Okay, kita mula kelas kita hari ni dengan baca doa dulu. Okay. Baik. Okay, boleh buka mikrofon dengan cikgu. Kita sama-sama baca doa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wa wansur alaina min khazaini rahmatika ya arrahim. Rabbi Bismillah sadri wa yassir li amri wahyul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Okay, kita mula dengan mengambil kehadiran. Sekejap. Okay. So, tanda dulu kehadiran 8 orang. Okay. Allah, Darwish, Fahmi, Farish, Mizan, Harid, Hasina, Husna, Mas, Salim, Sadahuddin, Syabir, Safwan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sekejap. Siapa seorang lagi yang lupa dah. Okay lah, Hashim Haria. Okay, save. Hadir. Berkelas. Okay. So hari ni kita sambung dengan buku aktiviti kita, iaitu di muka surat 63, tajuk tenaga. Okay, kita buat habis sama-sama. Okay, apakah sumber tenaga, apakah bentuk tenaga dan apakah maksud tenaga? Okay. Apa dia? Buku aktiviti saya tinggalkan rumah saya, ikut mak saya pergi kerja. Okay, macam ni. Kamu tulis dulu dalam kertas jawapan nanti. Kamu tulis dulu apa yang kita jawab ni, kamu tulis dulu, nanti kamu salin je lah dalam buku aktiviti. Tak ada masalah. Okay, so saya nak pakai highlighter. Macam. Okay. Apakah tenaga? Okay, semua yang lain ada buku yang lain tak ada masalah kan? Kalau yang lain dah ada buku, kita bersedia terus. Okay ni. Apakah itu tenaga? Tenaga ialah okay. Keupayaan untuk melakukan kerja. Keupayaan untuk melakukan kerja. Okay, jadi dia bukanlah masa ke, tidak. Dia adalah keupayaan. Jadi kalau kita ada tenaga, maksudnya kita boleh bekerja. Contohnya hari ni kita ada tenaga untuk belajar. Jadi kita ada keupayaan untuk belajar. Kalau misalnya ada murid yang tidak ada tak ada internet contohnya, ataupun tak ada gadget, jadi kita panggil dia tidak ada keupayaan untuk belajar. Tu. Okey, jadi kalau misalnya tidak ada keupayaan,
tidak boleh belajar. Contoh, tidak ada keupayaan untuk makan, tidak ada keupayaan untuk berjalan. Itu semua ada kaitan lah. Jadi tenaga tu ialah untuk buat kerja. Okay, so yang pertama sumber matahari. Ini paling utama. Yang kedua ialah air. Kemudian biojisim. Kemudian angin. Okay, cikgu nak warnakan yang hijau. Ombak. Okay. Cikgu nak warnakan yang hijau untuk yang boleh dibaharui. Okay, manakala cikgu nak warnakan yang warna merah untuk yang tidak boleh dibaharui. Nuklear dan bahan api fosil. Bahan api fosil apa dia? Okey, jom kita pun buat ulang kaji. Apakah bahan api fosil? Okey, kita keluarkan pen. Kita pakai warna biru dulu. Okey, bahan api fosil. Kamu boleh ikut conteng di mana-mana dekat buku tadi, dekat buku apa kamu tu pun boleh sebenarnya. Ni ketebalan pen ni. Okey, bahan api fosil. Okey, siapa nak buka mikrofon? Jawab. Cikgu terus bagi reward. Ada 3. Yang pertama, apakah bahan api fosil? Yang pertama, Arang batu. Arang batu. bagus, arang batu. Okay, pergi terus. Ada dengar suara 2 orang, Hamzah dan siapa seorang lagi yang jawab? Arang batu, siapa seorang lagi? Arang batu dan arang batu dan Hamzah dan siapa tu? Siapa yang jawab? Mengaku-ngaku siapa? Cikgu bagi reward terus ni. Tak ada, seorang je. Seorang je Okey, seorang je. Yang kedua, apakah bahan api fosil yang kedua? Petroleum. Petroleum. Okey, bagus. Petroleum. Okey, siapa yang jawab? Khalifah saya. Khalifah satu. Lagi? Seorang je Cikgu dengar macam ramai tadi. Okey, macam ada 2-3 yang jawab. Seorang je cepatlah ni, baru 16 markah. Kelas lain dah ada 50 markah. Nanti, okey, cikgu lupa nak beritahu. Okey, kita selesaikan dulu. Okey, bahan api fosil yang ketiga ialah Nuklear. Asli. gas asli. Nuklear tak termasuk dalam ni. Okey, bahan api fosil. Bahan api fosil. Gas asli. Siapa tu? Saya lagi. Siapa tu saya? Khalifah? Ya. Okey, gas asli Khalifah. Okey. Nuklear dia tak sama kumpulan tetapi dia jenis yang sama, iaitu tidak boleh dibaharui. Okey, so cikgu lupa nak beritahu dengan kamu kalau kelas di dojo ni. Okey, kita tengok jap sebelum kita pergi kepada ulang kaji seterusnya. Okey, contohnya lah nanti bila kita dah kumpul banyak macam kelas lain dah ada yang 50, ada yang 40. Okey, apa kata kalau kita setkan semua, kalau misalnya kita berjaya mencapai 100 markah. Okey, so contohnya lah Hamzah dapat 100 markah. Okey, semua dia dah collect markah macam-macam dia dapat ni. Lepas tu mungkin selepas beberapa minggu, kita kali ni kita PDPR 6 minggu kan. Okey, so contohnya 6 minggu kita boleh redeem point. So contohnya mencapai 100 point. So contohnya cikgu boleh hadiahkan sesuatu lah untuk kamu nanti. Jadi nanti kita akan, kalau misalnya sekolah tak buka, kita akan minta alamat sekolah, alamat murid, alamat rumah murid. Kemudian mungkin kita akan hantar hadiah lah. Macam cikgu tengok dekat kawan cikgu dekat Semenanjung, dia orang ada yang hantar KFC, ada yang hantar McDonald. Tapi cikgu tak adalah kot buat McDonald dengan KFC. Cikgu adalah hadiah lain kot.
Okay. So kalau kamu cepat-cepat lagi jawab, biar point kamu banyak. Dan kalau point kamu banyak, kita boleh redeem point tu nanti, insya-Allah. Okay, so kita teruskan ulang kaji. Okay, so biojisim. Okay, apakah biojisim? Biojisim pun ada 3 kumpulan, iaitu, okay, kita jom ulang kaji juga. Apakah biojisim? Okay, yang pertama, siapa nak jawab apakah biojisim? Tinja haiwan. Tinja haiwan. Ya, tinja haiwan. 2 orang tu yang jawab. Siapa dia? Tinja. Tinja haiwan. Siapa tu? Siapa? Cikgu tak dapat tengok. Hamzah, Cikgu Hamzah. Hamzah. Lagi? Masuk satu lagi. Berarti lambat. Okey, tak apa. Siapa lagi seorang? Tak ada dah, seorang je yang jawab. Yang lain tak nak jawab. Okey. Yang kedua, apakah biojisim? Kayu api. Kayu api. Okey, kayu api. Siapa tu? Yazma. Yazma, bagus. Okey, lagi. Yang ketiga. Makanan. Bahan daripada tumbuh-tumbuhan. Bahan Apa? daripada tumbuh-tumbuhan. Inilah bahan daripada tumbuhan ni. Kayu api ni ialah bahan daripada tumbuhan. Kayu kan? Satu lagi. Tadi cikgu ada terdengar. Siapa sebut? Kayu. Okey, Hamzah. Betul lah tu kamu cakap sini ni tadi. Okey, nanti cikgu tambah. Kayu api tu dia adalah bahan daripada tumbuhan. Ataupun kita panggil kayu yang reput pun boleh juga ni kalau kamu tak nak guna kayu api. Tumbuhan reput. Sorry. Tumbuhan reput sama juga, boleh juga masuk sama dekat sini. Tumbuhan reput adalah sama seperti kayu api. Okey. Yang tadi cikgu ada dengar seorang yang jawab. Apa dia? Cuba tengok buku teks. Sisa Bahan Sisa apa? api, Cikgu. Bahan api. Bahan api apa? Sisa apa? Sisa? Sisa bahan api. Bukan. Okey, jom kita tengok konteks sekejap. Sisa apa? Tak jumpa Sisa makanan. Sisa makanan. Sisa makanan. Sisa makanan. Okey. Okey, cikgu tambah dulu Hamzah yang bahagian tumbuhan tu. Okey, siapa yang jawab sisa makanan? Hamzah, Cikgu Hamzah. Hamzah lagi. Saya. Lagi? Siapa tu saya? Sebut nama cepat. Safwan? Khalifah lagi? Khalifah. Siapa? Cepat sebut siapa yang menjawab tu. Cikgu tak dengar. Yazma ke? Sebab cikgu another screen ni. Apa kata? Cuba. Inilah senang. Okay. Okay, kelas 7. Ini biarkan. Yang ni duduk sini. Ya. Okay. Dapat ke tengok? Tak dapat. Iyalah. Okey, sisa makanan. 2 orang je ke yang jawab? Okey lah, 2 orang saja. Okey, so biojisim ada 3 ahli dia. Bahan api fosil pun ada 3 ahli dia. Jadi kalau kita kira sebenarnya dia lebih lah daripada senarai yang kita tunjuk ni.
Okay, so dan kita cikgu sengaja warnakan warna yang mengikut jenis dia, iaitu yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okay, so kita pergi kepada bentuk pula. Kalau bentuk berbeza dengan sumber. Kalau bentuk dia boleh berubah. Kalau sumber tidak boleh berubah. Kalau sumber dia ialah, kita kata sumber ni sebagai asal dia. Asal, jadi dia tak boleh berubah. Kalau bentuk yang kita ubah-ubah dia. Bentuk yang pertama dinama dia ialah tenaga suria. Ini paling utama. Sebab apa? Kalau tidak ada tenaga suria, semua tenaga lain tidak akan wujud. Ia diperoleh daripada matahari. Okey. Yang kedua ialah tenaga haba. Okey, tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan di dalam objek yang mempunyai kepanasan. Objek yang mempunyai kepanasan. Jadi haba ada daripada matahari, ada daripada api, ada daripada lampu. Okey, yang ketiga tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Jadi kebiasaannya tenaga haba dan cahaya dia wujud serentak. Jadi kalau misalnya cahaya ada, haba automatik akan ada juga secara automatik. Okey, so haba dan cahaya, contohnya lampu. Bila kita hidupkan, dia ada haba dan dia ada cahaya. Matahari pun sama juga. Dia setiap kali dia muncul, dia akan ada haba dan cahaya secara serentak. Tenaga yang keempat ialah tenaga bunyi. Ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. So, ada berapa cara untuk menghasilkan bunyi? Cuba kita ulang kaji cara menghasilkan bunyi. Okey, kita pun keluarkan nota kita lagi. Ada berapa cara untuk menghasilkan bunyi? Siapa ingat? Cara menghasilkan bunyi 5. Okey, bagus. Okey. Yang pertama nama dia tiupan. Okey, bagus. Yang kedua Ketikan. okey, jap kita lupa nanti. Bagus, kita tambah terus ni. Okey, siapa yang cakap 5 tadi? Khalifah. Okey, Khalifah. Okey, siapa yang sebut tiupan? Berapa orang? 2 orang Saya ke? cikgu. Hamzah. Hamzah 1. Seorang lagi siapa yang sebut tiupan? Tak tahu dah. Okey, yang kedua siapa sebut ketukan? Cikgu. Siapa dia tu? Hamzah lagi. Hamzah lagi. Sekejap. Ketukan. Lagi? Yang siapa lagi sebut ketukan? Macam cikgu dengan nama perempuan seorang tadi yang sebut. Siapa? Niazma ke Hasinah? Cikgu tak dengar. Masalah sebab tak dapat tengok skrin tu. Okey. Tak dapat tengok. Okey, tak apa. Yang ketiga ialah Petikan. petikan. Okey, siapa yang sebut petikan? Siapa yang sebut tu? Syafwan. Khalifah. 35. Apa hal tu? Ada orang belajar matematik ke? Okey. Okey. Kita pergi cara yang keempat. Apa dia cara yang keempat? Gesekan. Siapa tu? Azma ke? Ya. Okay, good. Gesekan. Dan satu lagi ialah Ketukan. ketukan dah ada. Tepukan cikgu. Tepukan. Okay, tepukan. Okay, good. Tepukan. Siapa? Hamzah? Lagi? Siapa lagi? Akilah cikgu, Akilah. Wakilah. Okay.
Lagi? Ada lagi? Cikgu tak perasan sebab cikgu tak dapat tengok skrin Google Meet tu. Dia tak dapat pergi side by side. Okay, so sekarang kita pun kenapa tak dapat Cikgu pelik rasa. Jadi kena ada kat mana? Cikgu nak bagi dia side by side tu. Okay, tak apalah. Okay, so kita pun sambung ulang kaji itu, iaitu tenaga yang seterusnya. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir di dalam litar elektrik yang lengkap. Ia mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. So tenaga kimia pula dia ada di dalam contoh makanan, bahan api fosil, biojisim dan juga bateri. Tenaga kinetik dia ada dalam objek yang bergerak. Automatik, apa-apa saja yang bergerak ada tenaga kinetik. Tenaga keupayaan dia ada pada objek dua, iaitu yang di tempat tinggi, sesuatu ketinggian. Kemudian dia juga boleh ada pada objek yang diregangkan atau dimampatkan. Dan last sekali ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ada dalam uranium. Jadi tenaga nuklear ni dia adalah sumber, pada masa yang sama dia juga adalah bentuk tenaga. Kita pun pergi muka surat yang seterusnya, 64. Tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Kita nak buat comparison. Apakah kebaikan dia, apakah keburukan dia. Dia dekat sini dia hanya bagi nota ringkas dengan kita. Yang pertama, matahari, biojisim, angin, air, makanan dan ombak. Kenapa kita panggil dia boleh dibaharui? Dia logik lah. Sebab dia boleh dijana semula dari sumber yang ada. Jadi kita pakai, dia tidak akan habis. Ada yang baru masuk. Kita sambung. Tenaga ini tidak akan habis. Tetapi apakah kelebihan dia? Contohnya kita pun conteng dekat sini. Cikgu nak guna pen. Apakah kelebihan dia? Kita tulis dekat sini ya. Kelebihan dia kurang mencemarkan alam. Kurang pencemaran. Kemudian inilah kita boleh guna ni sebagai kebaikan dia jugalah, iaitu dia tidak akan habis. Dia sentiasa ada, sumber dia sentiasa ada. Contohnya matahari, dia sentiasa ada lah. Air, angin, jadi dia sentiasa ada. Tapi apakah kekurangan dia? Kekurangan dia yang pertama, dia bergantung kepada cuaca. Bergantung kepada cuaca atau kita panggil musim. Jadi sama juga dia terhad kepada tempat tertentu sahaja. Contohnya angin, dia tak boleh di negara-negara yang angin perlahan. Jadi angin dia sesuai di tempat-tempat yang angin yang kuat sahaja. Tepi laut ke, atas bukit ke. Kalau dekat negara kita memang tak seberapa sesuai sebab kita tak ada tempat yang angin yang kuat secara berterusan. Ada hari yang angin kuat dekat negara kita, tapi besok angin tu dah perlahan. Macam tu juga ombak. Ombak kalau dekat negara kita ni tak ada yang kuat. Kalau kita tengok dekat luar negara,
Ombak dia siap manusia dia buat pesta-pesta, dia buat apa? Dia siap meluncur ombak dan sebagainya. Okey, ini contoh-contoh keburukan dia. Okey, kemudian kos dia agak mahal sebenarnya. Kos dia mahal. Sebab nak pasang, contohnya nak pasang kincir angin, nak pasang sel solar, dia agak mahal. Okey. Macam mana pula dengan tenaga yang tidak boleh dibaharui? Okey, tenaga yang tidak boleh dibaharui, kita warna dia merah, iaitu arang batu. Okey. Petroleum, gas asli, nuklear, dan dia tambah dekat sini bateri. Okey, bateri pun boleh dikira sebagai sumber tenaga juga. Okey, so arang batu, petroleum dan gas asli kita dah tengok tadi dia adalah bahan api fosil. Jadi dia mesti dilombong. Ataupun dia kata kita panggil, kita cari gali dia. Petroleum ni ada yang boleh kita jumpa di laut. Dan banyaknya macam negara kita memang kita jumpa di laut. Tapi ada juga negara yang mereka jumpa petroleum ini di kawasan yang kering seperti daratan di padang pasir ke, macam negara-negara Arab. Okey, so tenaga tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang terhad dan akan habis jika digunakan secara berterusan. Jadi sebab itu dia menjadi rebutan. Negara dia macam negara-negara besar itu dia sanggup serang negara-negara yang kecil kalau mereka sudah kehabisan sumber tenaga. So apakah keburukan dia? Yang pertama, keburukan dia kebaikan dulu. Kebaikan dia, okey, tenaga dia tinggi, tenaga yang tinggi. Contohnya macam nuklear, petroleum dan juga arang batu ni, kita bakar arang batu, jadi dia boleh menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Itu kebaikan dia. Sama juga petroleum, kita pakai, jadi kita boleh tahan dia beberapa lama. Contohnya kita isi kereta kita dengan petroleum, kadang tu 1 minggu, lebih daripada 1 minggu. Kalau kita jalan seperti biasalah. Okay, tenaga dia tinggi. Kemudian dia sebenarnya lebih mudah untuk dicari sebab mudah diperolehi lah, cikgu tulis kat sini, diperolehi sebab berbanding dengan tenaga solar, kita kena tunggu cuaca yang bagus. Kalau angin kena tunggu cuaca yang bagus. Tapi kalau yang macam ni kita tak kira lah, kalau cuaca tak bagus pun kita masih boleh gali. Tak kira lah hujan ke, macam orang punya pergi ke laut kan, dah kawasan tu memang cuaca buruk tapi memang dapat dicari gali juga. Okey, mudah diperolehi dan tempat-tempat ni lebih mudah dikesan. Ada arang batu ni sebagainya, jadi kita lebih mudah mendapatkan dia. Tetapi dari segi keburukan dia, dia tinggi pencemaran. Tinggi pencemaran sebab dia kena bakar, barulah dia dapat menjana elektrik. Ini yang bahaya dia. Jadi nak membakar arang batu tu kena buat kilang. Jadi besarlah kesannya kepada alam di sekeliling. Kalau dah ada kilang, memang akan ada pencemaran. Okey, tinggi pencemaran. Okey, so itu kita listkan beberapa benda lah. Okey, kemudian kita pergi kepada perubahan tenaga. Ada yang baru masuk. Okey, selamat datang yang baru masuk. Kita guna buku aktiviti muka surat 64 sekarang. Okey, tanda anak panah maksudnya berubah menjadi. Anak panah ialah berubah menjadi. Kalau berubah menjadi. Kalau tanda tambah pula ialah dan. Ini menunjukkan ada perubahan yang serentak. Jadi contohnya dia kata pembakaran arang, tenaga kimia berubah menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Bila dah terbakar, dua-dua ni berlaku serentak, haba dan cahaya. Macam mana pula dia mengayuh basikal? Mestilah ada tenaga kimia. Kenapa? Ia adalah berpunca daripada makanan kita. Jadi kita pun kayuh-kayuh dan kita dapatlah menghasilkan kinetic energy, tenaga kinetik sebab kita bergerak.
Okay, so kita jawab muka surat 65 sekarang. Okay, ni dia ada tersilap soalan ni. Okay, untuk 1A, 1B dah betul. 1A ni dia ada tersilap sikit, iaitu okay, kita tolong ubah dia punya tajuk ni. Okay, kita sebenarnya senaraikan sumber-sumber tenaga. Cikgu pakai yang besar sikit. Okay, bukan bentuk tenaga tetapi sumber tenaga. Ini soalan 1A. Betulkan soalan tu dengan cikgu. Sumber tenaga. Ni dekat sini. Bukannya bentuk tenaga. Okay, faham? Okay, tadi ada orang bawa masuk. Siapa tu? Cikgu masukkanlah nama Zulfi. Okay, kamu pernah ke main ni? Pernah tak main benda apa? Apa ni nama dia? Belum. Dia sebenarnya untuk panggil nama je. Okay, cikgu tambah tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Husna. Siapa tu? Cikgu nak tanya. Minta maaf. Siapa tu Nia Mazaya? Oh, Harid. Okay. Okay, dia benda ni adalah untuk cikgu spin. Jadi bila nama kamu kena, ni nama kamu semua hari ni kan? Betul tak berapa orang ni? 12, 11. Okay, kalau kamu nama kamu naik, kamu jawab soalan. Ya, Harid. Okay, Harid. Okay. So, kita nak kamu menyatakan nama sumber tenaga dulu. Okay. Okay, nama-nama sumber tenaga kita spin. Ada tak muzik? Sekejap, mana dia punya muzik? Kita nak nama muzik yang best sikit. Tak maaf. Okay lah. Okay, ni boleh beriah sikit kelas kita pagi ni. Okay, nah. Oh, Ahmad Safwan. Okay, Ahmad Safwan bagi tahu cikgu sumber-sumber tenaga. Cepat. Yang pertama. Ahmad Safwan, sumber tenaga. Cepat, baru tadi. Tenaga. Yelah sumber dia, nama dia apa? Nama tadi, baru kita jumpa tadi. Tenaga. Sumber. Ya, nama dia apa sumber tenaga? Ada apa tadi? Banyak tadi kita senarai tadi. Kincir angin. Sumber. Bahan api fosil. Okay, bahan api fosil, cuba pecahkan dia. Ada berapa bahan api fosil tadi? Ada 3 kan cikgu nak? Petroleum, gas asli, arang batu. Okay, petroleum, gas asli, arang batu. Tu nama dia. Okay, so cikgu tambah markah dekat sini. Okay, remove lah. Okay, bagi dia 3 jawapan. 1, 2, 3. Okay, kita putar lagi. Okay, No Hashina. Okay, beritahu cikgu lagi 3 sumber tenaga. No Hashina. Matahari. Yes, ni yang patutnya nombor 1. Matahari. Nombor 2. Cikgu nak 3. Angin. Angin, bagus. Lagi. Ombak.
Ombak. Okey, bagus. Terima kasih. 3, cikgu tambah 3 point terus. Okey, remove dia. Ombak. 3. Nur Hasina. 1, 2, 3. Okey, putar lagi. Oh, siapa tu? Okey, Zulfi. Baru masuk. Okey, Zulfi, ada 3 lagi sumber tenaga beritahu dengan cikgu. Ada sebenarnya jawapan dia dekat muka surat 64 dengan 65 tadi. Okey, cepat. Zulfi boleh buka mikrofon. 64, 65, sorry, 63 dengan 64. Apakah 3 lagi sumber tenaga? Cepat-cepat. Ada tak tu? Zulfi, hello. Cuba beritahu 3 sumber tenaga. Petroleum sudah, gas asli sudah, arang batu, matahari, angin, ombak. Jadi ada 3 lagi. Biogesim. Okey, bagus. Air. Okey, betul. Air. Lagi? Satu lagi. N. Apa dia? Nuklear. Siapa yang tahu tu? Cepat mengaku. Okey, thank you Zulfi. Senang je sebenarnya sumber tenaga ni. Okey, Zulfi. 1, 2, 3. Siapa yang menolongnya tadi tu? Saya, Faisyah. Okey, Khairul. Sorry. Okay, so kita pergi kepada bentuk-bentuk tenaga. Ada berapa? Tengok ni sama. Tadi dah jawapan tadi dia sama je. Kita pun putar. Okay, Nur Akilah kan 3 bentuk tenaga. Bawah ni bentuk tenaga. Okay, bentuk tenaga yang pertama. Nur Akilah. Nur Akilah, bentuk tenaga yang pertama. Dia chat cikgu, dia chat. Sebab kita dapat buka mic. Oh, dia chat. Dia cakap sisa makanan. Okay, jap. Okay, mana jawapannya? Sisa makanan salah. Yang pertama. Tenaga suria cikgu, tenaga suria. Tenaga suria. Okay, bagilah Amzah lah. Okay, apa kata cikgu tak payahlah ni? Cikgu nak cepat ni. Okay. Untuk soalan ni kita, siapa yang jawab kita bagi terus. Okay, tenaga suria. Okay, 1 dah bagi. Nombor 2, cepat siapa-siapa? Tenaga cahaya. Tenaga Keupayaan. cahaya. Tenaga haba. Okay, tenaga haba. Kepunyaan. Tenaga kinetik. Kinetik. Tenaga elektrik cikgu, tenaga elektrik. Elektrik. Tenaga keupayaan. Keupayaan. Tenaga kimia. Nuklear. Tenaga kimia. Tenaga nuklear. Tenaga bunyi. Tenaga bunyi. Okay, so cikgu nak bagi siapa ni markah ni? Cepatlah mengaku siapa cepat sebelum kita next question. Siapa yang jawab? Berapa yang kamu jawab? Saya jawab 2. Siapa tu saya? Saya 1 je. Nursyah. Fairusha jawab 2. Saya jawab 4. Hamzah saya jawab jawab 4. 3. Saya jawab 1 je. Sharifah jawab 3.
Ada dua Zulfi. Siapa yang jawab 2? Saya. Tambah satu lagi. Siapa? Zulfi. Siapa? Ha? Zulfi jawab 2. Lagi Nezma jawab berapa? Nezma jawab berapa Nezma? Hasinah jawab berapa? Cepatlah. Saya jawab satu je. Siapa tu? Siapa tu? Siapa yang jawab 1? Husna jawab 1. Lagi? Lagi? Fahmi? Mana ada Fahmi? Atau tak ada. Akilah? Akilah jawab apa? Alisha? Ada tak? Tak ada. Hamizan tak ada. Faris tak ada. Ramai yang tak ada hari ni. Tak apalah. Okay, kita pergi kepada soalan muka surat 66. Okey, rajah 2 menunjukkan 2 jenis sumber tenaga, X dan Y. X ialah nuklear, Y ialah kincir anginnya. Jadi inilah sumber dia angin. Ini sumber dia nuklear. What clarification? Apa kepengelasan yang dapat dibuat tentang kedua-dua sumber tenaga tersebut? X ialah tidak boleh dibaharui, Y boleh dibaharui. Jadi kita tulis macam tu lah. X ialah sumber ruangnya kecil. X ialah, kita ringkaskanlah, boleh dibaharui. Tidak boleh dibaharui. Y boleh dibaharui. Yalah, sebabnya pendek sangat jawab ruangnya. Okey, satu je. X ialah tenaga yang boleh dibaharui, Y adalah tenaga yang boleh dibaharui. X tidak boleh, Y boleh dibaharui. Okey. Patutnya ruang jawapan kita kena panjang sikit lah. Kalau dia apa ni kita nak cakap panjang ni, nak mengelaskan dia ni. Okey, tak apa. Yang ketiga, okey, berdasarkan contoh nyatakan perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Okey, aktiviti yang pertama, mengayuh basikal. Okey, apakah yang dia punya punca dia, tenaga apa yang menyebabkan dia boleh buat Kimia dengan tenaga kinetik. Tenaga kimia Dengan kinetik. kepada berubah menjadi tenaga kinetik. Bagus. Senang saja ni. Tenaga kinetik. Okey, cikgu bagi jawapan betul ni kepada ni senang tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Siapa yang jawab tu? Hamzah, 1. Saya. Siapa saya? Kami Khairul, 1. Nezma. Nezma 1. Nezma. Khalifah 1. Fairusha. Lagi? Fairusha. Fairusha dah. Cikgu dah tambah tadi. Lagi? Nezma. Nezma sudah. Khalifah sudah. Hamzah. 4 orang. Betul kan? Okey, yang kedua ialah radio. Apakah sumber, apakah tenaga Ya. Elektrik. tenaga bunyi, tenaga bunyi. Tenaga bunyi. Elektrik. nak pakai anak panah ke nak pakai plus? Tambah. Anak panah, anak panah. Panah. Tenaga bunyi. Okey, cikgu letak bawah ni sebab tak keluar banyak sangat. Tenaga bunyi. Lepas tu ada plus-plus ke? Tak ada. Tak ada tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Okey, siapa tu? Siapa? Saya. Fairusha, Saya Khalifah. Hamzah, Khalifah, Safwan. Harid, Sofwan. Safwan. Lagi? Zulfi. Lagi? Tak ada dah? Okey. Yang ketiga, apa ni?
dia Tenaga jatuh. keupayaan. Tenaga keupayaan. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Nak buat lepas tenaga Tenaga keupayaan. bunyi. Tenaga bunyi. Ya. Bunyi. Anak panah. Tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Bila dah jatuh tu dia jadi bunyi. Okey. Tenaga bunyi. Kinetik. Nah ni, tenaga keupayaan berubah menjadi tenaga kinetik, berubah menjadi tenaga bunyi. Jadi dari atas tu jatuh, bergerak. Bila bergerak jadi kinetik. Lepas tu bila dia kena tanah, dia jadi tenaga bunyi. Okey, banyak-banyak tadi. Siapa? Cepat sebut. Saya. Saya. Safwan. Hamzah. Fairusha. 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 Khalifah. Khalifah. Tenaga kinetik. Siapa lagi? Cepat. Siapa lagi? Siapa? Niazma. Lagi? Hasina? Tak ada? Okay. So tenaga ini kita yang ni yang simple. Okay. Ini yang berubah yang simple. Okay, kita pergi kepada, boleh cikgu pergi muka surat seterusnya? Okay, Boleh. kita pergi muka surat 67. Lepas tu 66 ni nanti kita cerita dia. Okay, 67. Petroleum, gas asli dan bateri adalah contoh beberapa sumber tenaga. Mengapakah kita digalak menggunakan sumber tenaga tersebut secara berhemah? Yang pertama, kita tengok dia adalah dibaharui ke tidak boleh dibaharui? Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh dibaharui. Tapi dibaharui. kalau kita pakai dia, dia akan habis. Okey, Cepat kita jadi kita panggil dia sumber akan habis. Yang pertama. Okey, dia akan habis. Cukuplah kita ringkaskan. Kalau kita gunakan secara berterusan, dia akan habis. Lepas tu yang kedua, kenapa kita gunakan secara berterusan? Apa keburukan dia tadi, petroleum dengan gas asli tadi? Bila kita nak pakai dia, kita kena bakar. Jadi apa kesan dia? Pencemaran udara. Ya, pencemaran. Okey, bolehlah menyebabkan pencemaran. Okey, dia banyak pencemaran kita buat je pencemaran kat sini. Udara, air. Okey, cukup menyebabkan pencemaran. Okey, siapa yang jawab sumber akan habis tadi? Hamzah. Sebut nama. Hamzah. Sebut nama. Khalifah, Safwan. Okey, siapa yang jawab pencemaran? Hamzah lagi. Siapa lagi yang jawab pencemaran? Saya. Siapa? Khalifah. Safwan, Khalifah lagi. Okey. Dah sampai 34, 29. Harap-harapnya makin cepat sampai 100. Kalau capai 100, nanti kita redeem. Kita redeem point kamu. Okey. Lagi menjalankan aktiviti yang menunjukkan perubahan bentuk tenaga. Soalan nombor 5 ada J, K dan L. Apa punca tenaga dia? Elektrik. Tapi K ni dia pakai solar. Okey, J dulu, television. Okey, kita tulis J. Tenaga elektrik. Ya, tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Tenaga cahaya. Tenaga elektrik, tenaga cahaya, tenaga Ya, pada bumi. okey, betul. Tenaga elektrik ke anak panah, bagus. Tenaga cahaya Tambah bunyi. tambah tenaga bunyi. Tambah Betul. tenaga bunyi. Okey, bagus. Tambah tenaga bunyi. Okey, siapa yang menyebutnya? Hamzah. Saya, Khalifah. Yazma. Khalifah, Yazma, Safwan, Harith, Fairusha. Husna, Ego Fairusha. Fairusha. Lagi? Ada ya? Saya. Siapa saya? Yazma. Niazma. Lagi? Okey. Zulfi.
Kamu sebut nama kamu sebut saya, cikgu tak tahu siapa saya. Saya Zulhilmi lah saya. Okey. Okey. Yang kedua, calculator. Bermula Tenaga dengan solar. Tenaga suria. Tenaga solar. Tenaga suria. Tenaga surya. Tenaga. Anak panah. Okey. Anak panah, Nah, Tenaga elektrik. Tenaga tenaga elektrik. elektrik dulu. Bagus. Bahasa cahaya. Lepas Tambah. tu tambah ke anak panah? tambah. Anak panah. Anak panah. Tenaga Okey. surya. Tenaga Tenaga surya. Cahaya. cahaya lah. Kenapa terbalik pula? Oh, Macam ni. cahaya. Tenaga solar berubah menjadi tenaga elektrik, berubah menjadi tenaga cahaya. Jangan terbalik jadi tenaga solar balik. Kenapa pula ulang balik? Okey, so siapa yang menyebut? Abdal. Khalifah. Azma. Khalifah. Niazma, Wan. Safwan, Fairosha, Zulfi, lagi Hasina, tak ada. Siapa lagi sebut cepat? Niazma sudah, Khalifah sudah, Husna. Siapa lagi? Cepat sebut nama. Tak ada. Okey, yang ketiga iaitu lampu lampu Tenaga meja. elektrik. Tenaga elektrik. Anak Elektrik. berubah kepada tenaga cahaya. Tenaga Baik. cahaya. Okey, tenaga Tambah elektrik, tenaga Elektrik. betul. Ya. Anak panah, Anak panah. Tenaga cahaya. Tenaga cahaya. cahaya, Tambah tenaga haba. tambah tenaga haba. Tenaga apa? Tambah Tenaga solar. Bagus. Okey, sebut cepat-cepat. Pukul 9 dah ni. Abdal. Abdal, Abdal. Khalifah, Khalifah. Safwan, Fairuzah. Fairusha, Arid. Harid, Niazma, Safwan. Safwan dah tadi. Safanda. Nazari. Zulfi, Zulfi. Nazrin ada ke? Tak ada. Lagi? Ada lagi? Okey Antu. dah. Okey. Lagi kita pun dekat siapa? Ada yang cikgu terlepas dekat chat ke? Tenaga haba, tenaga bunyi. Okey. Akila, Akila. Okey. Kesian tak ada buka mikrofon. Okey, so kita pun ada satu lagi muka surat iaitu muka surat 68 ni. Okey, kita terangkan apa yang kamu kena buat sebagai homework besok. Okey, senang je. Okey, sumber tenaga yang wujud pada masa kini semakin berkurang. Cadangkan satu contoh penggunaan sumber tenaga pada masa hadapan. Sumber tenaga pada masa hadapan. Jadi, kita tak boleh guna petroleum. Kita tak boleh guna gas asli. Kita tak boleh guna arang batu. Okey, sebab dia sudah kita guna pada hari ini. Dia nak pada masa hadapan. Okey, dalam bentuk pengurusan grafik pada ruangan di bawah ni. Okey, so saya cadangkan kita gunakan nak guna apa? Okey, siapa ada idea? Kalau tak boleh guna petroleum, gas asli, arang batu, jadi kita nak guna apa yang paling sesuai? Besi. Besi, Elektrik. elektrik. Nak menjana elektrik. Mestilah pada masa Air. yang tidak mencemarkan udara, yang tidak mencemarkan alam. Jadi yang paling bagus Ombak. ialah dua. Okey, ombak pun boleh. Okey, kita buat dia. Kamu lukiskan. Okey, cikgu bagi ni homework untuk besok ni Kamu lukiskan rumah yang menggunakan air dan juga cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Boleh?
Boleh? Jadi rumah tu Boleh. kamu kena ada, contohlah cikgu conteng je lah ni sebab nak habis dah ni. Contohnya ni rumah, kamu buatlah dekat atap tu dia ada tenaga solar, sel solar tu. Sel solar kan. Okey, ni atap rumah contohnya. Kenapa pula ni? Ini sel solar. Okay. Jadi tak nak. Tak apalah, ikutlah suka hati dia. Okey, dia ada ini. Lepas tu kamu sambungkan rumah itu dekat tepi ni. Kincir angin. Tenaga angin. Tenaga angin kamu buat tu. Itu homework kamu. Kamu lukis dah dia besok. Itu homework untuk besok. Okey, ni cikgu buat macam lakaran je lah ni. Kamu lukis dia betul-betul untuk besok. Jadi homework kamu besok ini saja. Muka surat 66 itu sahaja. Okey. 66, 68 sahaja. Jadi kamu cek juga dekat Google Classroom ada sedikit kuis yang kita belajar hari ni. Kuis simple je macam yang kita buat ni hari ni, yang tenaga berubah ni macam ni hari ni. Ada dekat Google Classroom besok. Okey, sebab dah siap yang muka surat 68, buka Google Classroom. Okey, itu sahaja. Cikgu dah terlebih masa. Kamu ada kelas ke lepas ni? Tak ada. Tak ada Okey, cikgu rasa itu saja. Cikgu terlepas nak buat game hari ni. Okey, sekejap cikgu jom kamu keluar. Alisha ada, cikgu nak cek kehadiran balik sebab tadi ada yang lambat masuk. 1, 2, 3, 4, 5 jadi 12 lah. Kenapa Fairul? Kenapa? Ada cikgu terlepas bagi point ke? Tak ada Okay, so sekarang dah 37, 32 markah yang paling tinggi. Harap-harap yang lain pun kejarlah markah. Hadir selalu ke kelas cikgu. Kalau siapa yang dapat 100 markah nanti kita akan bagi dia sesuatu, insya-Allah. Okey. Itu saja. Terima kasih kerana hadir. Ada apa-apa lagi tak nak cakap sebelum cikgu end ni? Kau ada cikgu terlepas bagi point? Ada tak cikgu siapa-siapa cikgu terlepas? Tak ada. Okey, siapa yang buat yang kerja offline besok? Nanti minggu depan cikgu akan tambah kamu punya point tu. Yang siap tugasan kan, ada siap tugasan ni, nanti cikgu akan tambah dia. Okey? Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima